Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada kuliah kali ini kita akan membincangkan tentang pengenalan al-munasakhat atau dengan kata lain kematian berlapis. Jadi tajuk ini adalah penting dan rakaman ini dibuat dalam bahasa Malaysia, tidak dalam bahasa Arab, kerana untuk membantu para pelajar untuk melakukan penulisan ataupun kajian tentang munasakhat. Jadi ini hanyalah sekadar penerangan ringkas dan insya-Allah anak-anak pelajar akan lebih memahami munasakhat ini melalui kajian dan juga pembacaan sendiri. Jadi kita bermula dengan makna munasakhat. Munasakhat dari sudut bahasanya berasal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu dengan kata jamak munasakhah, dan ianya berasal daripada perkataan nasakha yang bermaksud batal ataupun hapus ataupun tukar dan pindah. Di antara perkataan ini yang ada di dalam Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Manakala dari sudut istilahnya pula, munasakhah ialah matinya ahli waris. Maksudnya kita ada kematian yang pertama dan kita ada waris. Kemudian waris itu pula mati. Ya, sebagai kematian yang kedua sebelum pembahagian harta si mati yang pertama. Masalah yang pertama selesai, sehinggalah bahagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain, iaitulah bahagian si mati itu terpaksa pula kita bahagikan kepada waris yang lain. Atau dengan lebih ringkas katanya, matinya seorang waris si mati yang pertama atau lebih, maksudnya lebih daripada seorang, sebelum harta pusaka itu sempat dibahagikan kepada si mati yang pertama tadi. Jadi secara ringkasnya ia merupakan satu kematian berlapis. Sebab munasakhat inilah di antaranya. Yang pertama kerana sikap ahli waris sendirilah, ya, sengaja melewat-lewatkan pembahagian harta pusaka atas berbagai alasan, sentimental value, acuh tak acuh, waris berjauhan, berebut pusaka, dan juga karenah birokrasi. Ini adalah di antara beberapa laporan daripada surat khabar arus perdana tentang mengapa masalah kematian berlapis ini berlaku. Baik, dan yang kedua adalah kerana takdir, dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian yang berturut-turut. Yang paling jelas apa yang berlaku pada kita hari inilah, ya, COVID, di mana berlaku kematian yang pertama, belum selesai harta dibahagikan, berlaku lagi kematian ahli waris mereka, dan begitulah kalau tak silap di negeri Sarawak. Jadi yang banyak berlaku seperti kemalangan jalan raya, kemudian wanita yang mati ketika bersalin, wabak penyakit, bencana banjir, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Ini adalah laporan-laporan akhbar bagaimana berlaku kematian berlapis yang melibatkan contohnya kemalangan jalan raya. Ini disebabkan oleh lemas, dan ini disebabkan oleh kebakaran. Baik, seterusnya langkah-langkah apabila berlaku kematian berlapis ini, apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, dapatkan fakta kes secara terperinci
Yang kedua, bina rajah kedudukan waris, siapa mati dahulu, kemudian siapa warisnya, kemudian waris yang berhak mewarisi si mati yang pertama, siapa pula yang mati seterusnya. Dan yang ketiga, tentukan waris si mati pertama serta bahagian untuk waris-waris tersebut, dan seterusnya waris yang kedua yang mati dan waris kepada waris si mati yang kedua. Kemudian kita melakukan pengiraan, tasheh kepada setiap kematian tadi. Dan yang keempat ialah kita membuat pengiraan yang mana akhirnya akan mendapat satu jumlah bagi kesemua peringkat kematian tadi. Yang terakhir itu kita akan dapat jumlahnya. Manakala keadaan munasakhat pula, kita boleh bahagi kepada 3 keadaan. Yang pertama, waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan waris si mati yang pertama, dan perwarisan mereka juga tiada beza, kematian pertama dan juga kematian yang kedua. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan waris si mati yang pertama, tetapi berbeza bahagian yang mereka perolehi daripada si mati yang pertama kerana hubungannya dengan si mati itu dah jadi berbeza. InsyaAllah akan dijelaskan dengan lebih lanjut nanti. Dan yang ketiga ialah waris si mati kedua bukan daripada waris si mati yang pertama, atau sebahagian saja waris si mati yang pertama. Jadi dalam keadaan ketiga ini, waris si mati yang pertama dia juga waris yang kedua, tetapi ada waris lain yang bukan daripada waris si mati yang pertama. Baik, jadi kita lihat dahulu keadaan yang pertama, iaitulah waris si mati kedua adalah orang yang sama dengan waris si mati yang pertama dan tiada beza bahagian mereka daripada yang pertama. Okey, apakah contohnya? Contohnya, si mati meninggalkan saudara kandung lelaki dan perempuan. Kemudian si mati yang kedua, iaitulah salah seorang daripada mereka itu, yang ditinggalkan juga adalah pangkat yang sama, saudara yang sama. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti berikut. Seorang lelaki ataupun perempuan mati meninggalkan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Maksudnya 2 orang saudara lelaki kandung dan 2 orang saudara perempuan kandung. Maka macam mana kita bagi harta ini? Kita bagi mereka semua akan menerima dengan cara asabah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Maksudnya samalah, seperti mana anak lelaki dan anak perempuan kepada saudara-saudara juga, mereka akan menjadi asabah. Saudara perempuan adalah asabah bil ghair dengan saudara lelaki, maka bahagian mereka setiap yang lelaki itu mendapat 2 bahagian dan yang perempuan 1 bahagian. Oleh kerana lelaki itu 2 orang, maka setiap seorang akan dapat dua bahagian dan yang perempuan dapat 1 bahagian. Jadi masalah bila dicampurkan jadi 6. Okey, setiap lelaki akan dapat 2 bahagian dan yang perempuan akan dapat 1 bahagian. Baik, kemudian salah seorang daripada mereka, iaitulah saudara kandung lelaki ini mati pula. Jadi bila dia mati, meninggalkan, dia tidak ada waris yang lain. Yang ditinggalkan hanyalah adik-beradik dia juga. Bermakna pangkat yang sama dan kaedah mewarisi yang sama. Ini yang kita maksudkan. Keadaan di mana waris yang pertama itu adalah juga waris yang kedua dengan cara ataupun kaedah perwarisan yang tidak berbeza dengan si mati yang pertama. Bermakna daripada 4 orang, apabila salah seorang daripada mereka mati, maka yang ditinggalkan ialah seorang saudara kandung lelaki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Jadi saudara kandung lelaki akan dapat 2 bahagian dan yang perempuan akan dapat 1 bahagian. Jadi asal masalahnya ialah 4. Jadi tak perlu masalah itu diperpanjangkan.
asalnya kena bahagi 6, akhirnya harta itu kita bahagi 4. Ataupun kalau kita nak tahu asal macam mana kita kata natijahnya, kita lihat seperti ini. Sepatutnya kematian yang pertama tu, seorang tu mati meninggalkan 2 saudara lelaki kandung dan 2 saudara perempuan kandung. Jadi saudara lelaki kandung setiap seorang dia akan dapat 4/12. 2/6 sama dengan 4/12. Kalau kita kecilkan 4/12 itu sama dengan 2/6. Jadi setiap yang lelaki akan dapat 4/12 dan yang perempuan akan dapat 2/12. Tetapi bila yang saudara lelaki kandung ini telah mati, maka bahagian dia akan dibahagikan kepada yang 4/12 ini akan dibahagikan kepada saudaranya yang lain yang masih tinggal. Itulah seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi yang lelaki yang dapat daripada bahagian saudara yang baru mati ataupun kematian yang kedua ini adalah sebanyak 2/12. Dan yang perempuan pula dapat 1/12. Jadi kalau dicampurkan sama dengan 4/12. Dan bila kita campurkan 4/12 campur 2/12 jadi 6/12, maka sama dengan 2/4. Sama dengan 2/4. Jadi bahagian 4/12 yang mati itu kita bahagikan kepada saudara-saudaranya yang lain dan mengikut nisbah lizzakari mislu haddil unsayain. Jadi kaedahnya senang, kita tidak perlu kali, kita tidak perlu buat tasheh secara susah-susah. Daripada pembahagiannya yang sepatutnya kita bahagi kepada 6 bahagian, kita hanya bahagi kepada 4 mengikut bilangan kepala. Jadi bilangan kepala ini yang lelaki 2 lah, kita anggap 2 bahagian, 2 kepala, yang perempuan adalah 1 kepala. Okey, jadi yang asal 6 kepala, kita jadikannya hanya 4 kepala sahaja. Itu contoh keadaan yang pertama.